daripada Urwah ibn Zubair dan Fatimah bintul Munzir ibn Zubair, anak saudara dengan pak saudara riwayat hadis yang sama. Seorang nama dia Urwah ibn Zubair yang merupakan anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Mak dia nama Asma. So ni pak saudara, pak menakan kata orang Perlis, pak menakan pak menakan. Urwah ibn Zubair merupakan tabi'in. Walaupun dia anak sahabat, dia tak sempat jumpa Nabi waktu Nabi hidup. Dia lahir lepas Nabi wafat. Abang dia Abdullah ibn Zubair sahabat. Kemudian wa Fatimah bintul Munzir ibn Zubair. Fatimah ni dia boleh kata anak saudara kepada Urwah, dia isteri kepada Hisham bin Urwah. Tuan tengok, Hisham bin Urwah anak kepada Urwah, kahwin dengan Fatimah. Fatimah ni isteri Hisham, jadi Urwah ni pak saudara dan merangkap pak mentua. Pak menakan merangkap pak mentua. Mereka berdua meriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada mak Urwah iaitu Asma. Dia kata kharajat Asma radhiyallahu anha bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma hina hajarat wa hiya hubla bi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari Asma keluar. Asma binti Abi Bakar, kakak kepada Aisyah, isteri kepada Zubair. Dia keluar waktu dia berhijrah dalam keadaan dia mengandungkan Abdullah, abang kepada Urwah. Abang kepada Urwah ni Abdullah, Asma ni mengandung waktu dia hijrah. Dan Asma ni dia cerita juga, keluarga ni keluarga yang hebat. Bukan keluarga biasa-biasa lah. Maksudnya keluarga ni keluarga tokoh. Pak dia antara 10 orang yang dijamin syurga. Isteri mak dia Asma ada kelebihan. Apa kelebihan Asma? Disebut dalam riwayat, dia digelar sebagai Zatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai 2 tali pinggang, tali yang mengikat pinggang. Pasal apa? Dia ada cerita. Asma ni masa Abu Bakar nak berhijrah dengan Nabi SAW, dia tolong siapkan bundut Abu Bakar. Orang Perak panggil bundut, bungkus, bungkusan bekas yang ikat tu kan. Dia tolong siapkan dan diikat. Tak ada benda nak ikat, dia ambil dia punya tali yang dia ikat di badan dia, dia koyak 2, diikat. Maka dia digelar sebagai perempuan yang mempunyai tali pinggang 2, Zatul Nitaqain. Dan Asma ni hebat. Waktu Abu Bakar pergi berhijrah, Abu Bakar bawa semua duit. Abu Bakar bawa semua duit. Datang Abu Quhafah. Abu Quhafah ni dia buta. Bapa kepada Abu Bakar, ayah Abu Bakar tu namanya Abu Quhafah, Osman nama dia. Gelaran dia Abu Quhafah. Dah tua, mata pun dah tak nampak. Dia datang rumah Abu Bakar, dia kata, aku dengar cerita pak kamu pergi hijrah dengan Muhammad. Masa ni Abu Quhafah belum masuk Islam, dia masuk lewat. Masa ni belum Islam lagi. Ada tak dia tinggal duit pada kamu? Asma tak tahu sebab tak ada tinggal. Maka dia ambil uncang yang Abu Bakar selalu letak duit, dia pergi letak batu. Tu dia kata, Tok, ni banyak ni duit yang ayah tinggal. Tok dia buta kan? Ni banyak ni yang ayah kami tinggalkan. So dia pegang, ui berat, bagus, tapi tak tinggal apa. Tu Asma bintu Abi Bakar. Dia mengandung, dia keluar berhijrah. Kerana pada waktu ni hijrah wajib. Hebat tuan-tuan sahabat Nabi ni. Abu Bakar hijrah dengan Nabi pun susah.
Duduk dalam Gua Sur 3 hari 3 malam. Duduk dalam Gua Sur tinggi. Kami tengok Gua Sur. Tuan-tuan mungkin yang pergi umrah ke pergi haji ke, dia akan bawa pergi tengok kat Gua Sur ni. Tinggi. Tapi ada orang panjat. Saya tengok. Belum panjat lagi terjulur lah dia dah. Belum panjat lagi. Tinggi. Gua Hira saya panjat. Itu pun mengah juga. Bukanlah panjat sebab ada keberkatan lebih kat situ. Tak ada fadilat apa pun solat di situ kerana tidak ada hadis yang menyebut demikian. Tapi saja nak tengok lah. Kan? Saja nak tengok tempat Nabi terima wahyu kali pertama. Dari sudut sejarahnya kita nak tengok. Gua Sur ada orang panjat. Tinggi. Abu Bakar panjat dengan Nabi. Dalam riwayat Abu Bakar masuk dulu. Sebelum Nabi masuk gua tu, Abu Bakar masuk dulu. Cuma ada riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Dalailun Nubuwah yang mengatakan waktu Nabi dengan Abu Bakar nak masuk tu, Abu Bakar nampak ada batu dia, kuih-kuih batu tu, sehingga ada ular kan, ular patuk dia. Maka dia terkena patuk. Jadi air mata dia mengalir. Kena kat Nabi. Nabi kata jangan kau sedih kerana Allah bersama dengan kita. Tapi riwayat ni dikritik oleh para ulama. Riwayat yang Abu Bakar kena patuk dengan ular ni dikritik oleh para ulama. Siapa kritik? Az-Zahabi. Dia kata khabar ini mungkar. Siapa kritik? Ibnu Katsir. Dia kata wa fihi gharabah wa nakarah. Pada kisah ini, pada hadis ini ada keganjilan dan ada kemungkaran. Maksud kemungkaran ni bukan mungkar maksiat, kepelikan. Keganjilan dan kepelikan. Maka ulama hadis dua-dua ni, Az-Zahabi dan Ibn Katsir, tuan-tuan jangan risau, dia mazhab Syafi'i. Bukan saya yang kata, ulama yang kata. Kan? Kelebihan para sahabat berhijrah dengan Nabi ini di antaranya Ali bin Abi Talib berhijrah dalam keadaan berjalan kaki. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, Syekh Al-Mubarak Furi menyebut, dia bawa satu riwayat. Dia kata Ali bila dah sampai dekat kawasan yang berhampiran dengan Madinah, Ali ni dia berjalan kaki 400 km daripada Mekah ke Madinah, muda lagi. Kaki dia bengkak. Nabi panggil Ali, dah sampai belum? Ud'u li Aliyan, dia kata. Nabi kata, panggil Ali. Sahabat kata Ali tak boleh bangun, kaki dia bengkak. Ajaib. Tuan-tuan, dia orang hilang dunia, hilang negeri, hilang keluarga sebab nak ikut Muhammad. Maka sebab itu kita kena tanya diri, selama aku hidup, berapa kali aku tinggalkan dunia kerana nak ikut sunnah? Tanya diri. Orang bagi tahu ni sunnah, ada hadis. Kadang-kadang kita nak tinggalkan benda sunnah, nak tinggalkan benda yang kita biasa amal kerana benda tu belum tentu sunnah, dengan benda yang confirm sunnah, tu pun kita berbelah bagi. Sahabat tinggal negeri, tinggal keluarga, tinggal bini, tinggal ayah, tinggal mak, tinggal harta benda, hanya semata-mata nak mengikut seorang lelaki yang menjanjikan sesuatu yang mereka tak nampak, iaitu syurga Allah Azza wa Jal. Bengkak kaki Ali bin Abi Talib. Maka sebab tu kita kena tanya diri, saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya, apa yang aku pernah tinggalkan habuan dunia ni semata-mata untuk aku buat satu benda yang namanya sunnah. Confirm yang ni sunnah. Kalau saya amal yang lain, saya akan tinggalkan amalan ni. Dan kalau saya tinggalkan amalan ni pun tak rugi pada dunia saya pun. Berapa banyak kita sanggup buat? Paling tidak orang kata sikit-sikit ya. Dan kalau orang kata pun tuan-tuan, kita tak jadi apa. Saya ni macam-macam orang kata, tapi alhamdulillah makan sedap weh.
Mufti apa orang tak kata? Macam-macam orang fitnah dia, tapi dia kata alhamdulillah setakat ni makan boleh rasa sedap lagi lah. Bukan saya nak kata saya hebat, tapi paling tidak nak kata orang kata kat kita ni tak jadi apa. Tak jadi apa. Bahkan kadang-kadang Allah memberikan keluasan dari sudut yang kita tak sangka-sangka. Allah memberikan hiburan kepada kita sebagai habuan dari sudut yang kita tak sangka. Berdasarkan riwayat Ahmad, bila mana seorang hamba meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti untuk dia. Allah ganti. Maka sebab itu para sahabat, mereka meninggalkan dunia semata-mata kerana nak ikut Muhammad. Allah Ta'ala ganti. Selepas daripada itu, mereka dapat harta rampasan perang yang banyak. Dalam perang Badar mereka dapat, dalam perang Ahzab mereka dapat, dalam perang Hunain mereka dapat, dan akhirnya mereka dapat menguasai Mekah balik. Walaupun asalnya mereka keluar daripada Mekah dalam keadaan hina dan dihalau, dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Siapa sangka satu orang yang dihalau keluar, yang diancam bunuh, akhirnya datang membawa tentera untuk menguasai kota Mekah. Tapi Nabi tak pernah sombong dengan kebenaran. Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan kepala Nabi tunduk sehingga terkena pelana kuda dia, kerana bersyukur dan tidak menyangka ini kelebihan Allah yang dia bagi kepada hamba dia yang bertawakal dan meninggalkan sesuatu hanya semata-mata kerana agama dan sunnah. Maka kita kena fikir, tuan-tuan, selama ni aku buat apa? Saya kena fikir, tuan-tuan juga kena fikir. Sikit sangat pengorbanan kita untuk agama, bahkan mungkin tak ada. Maka dengan membaca kisah para sahabat, paling tidak kita rasa insaf, dan paling tidak kita kena rasa sayang kat sahabat yang telah membawa agama pada kita. Dan kita rasa kita akan pertahankan nama sahabat daripada dicaci maki oleh puak-puak Syiah yang melampau. Syiah banyak sekarang, kan? Berkembang, Syiah Melayu. Kita tak suruh bunuh Syiah, tapi kita kata kita tak setuju dengan perbuatan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ni mengandung dalam keadaan bunting, di akhir-akhir dah kandungan dia. Dia berhijrah 400 km punya perjalanan, bukan naik bas. Naik bas pun sakit pinggang, tanya kakak belakang, makcik duk tepuk pinggang, sakit pinggang. Naik bas 400 km. Yang ni bukan naik bas, yang ni naik unta, naik kuda. Ajaib para sahabat Nabi SAW.